Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung bab 7 graf gerakan. Kita masih dalam subtopik graf jarak masa dan pada hari ini kamu diharap dapat mentafsir graf jarak masa dan seterusnya menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Kita tengok contoh 6 di buku teks muka surat 189 ya. Soalan dia, Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Di soalan A, tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Jadi sebelum kita jawab soalan ini, kamu kena faham dulu graf jarak masa ni ya. Jadi jarak kalau nampak paling tinggi ni, tinggi pada graf lah 2 km. Dan graf ada pergi dan balik ya. Ada perjalanan pergi dan ada perjalanan balik. Jadi kena tahulah macam mana nak kira jarak, kat mana nak tengok jarak. Jadi kita tengok jawapan dia. Yang pertama, di jarak ialah 2 km tambah 2 km ya. Kenapa kita tambah? Sebab kita ada perjalanan balik. Perjalanan balik ini pergi dan ini balik. Ini 2 km tambah 2 km. Jawapan dia ialah 4 km. Seterusnya kita pergi soalan yang kedua. Yang kedua nilai T ya. Nilai T iaitu dia nak waktu dalam sistem 24 jam. Jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam, diberi laju yang diambil ialah 8 km per jam. Ke mana? Ke pejabat pos. Jadi kalau kita tengok graf ni, ini daripada 0920 tu, start daripada 9.20 pagi Sahana berbasikal tu sehingga sampai ke pejabat pos. Ini disampai ke pejabat pos lah. Ini disampai ke pejabat pos, graf paling tinggi tu lah. Jadi kita kena gunakan formula ya, iaitu formula masa bersamaan dengan jarak bahagi laju. Sebenarnya formula yang asas ialah laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Ini kamu kena ingat ya. Senang nak ingat, ingat LJM je. Dan soalan ni nak masa, jadi kena tukarlah. Masa ke depan dia akan dapat jarak bahagi laju. Jadi yang pertama kena cari jarak dia. Jarak kita tengok dah pada graf ni, jarak yang diambil untuk sampai ke pejabat pos dekat waktu sampai ke pejabat pos ni 2 km. Jadi 2 km dibahagikan dengan laju. Laju telah diberi dalam soalan. Jadi selesaikan dapat 0.25 jam. Jadi kamu kena tukar kepada minit, iaitu 0.25 jam darab dengan 60. Kerana 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kamu akan dapat 15 minit. 15 minit bermakna 0920 tu Sahana mengambil masa 15 minit untuk sampai ke pejabat pos. Jadi kena tambah 0015. Jadi jawapan akhir ialah 0935. Kita tengok soalan B ya. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Tengok jawapan dia ya. Penyelesaian daripada buku teks ya. Jadi untuk huraikan kamu kena tahu nak cari apa ya. Jadi dalam buku teks ni ditunjukkan cari kadar perubahan jarak. Jadi kadar perubahan jarak ni sebenarnya ialah laju. Mewakili laju dan juga mewakili kecerunan garis. Yang telah kamu pelajari semasa di menengah rendah dulu. Jadi kita telah jumpa soalan ini sebelum ini. Jadi kamu tengok waktu jarak yang akhir semasa Sahana sampai ya. Kamu ambil kosong. Tolak dengan 2 km lah. Ini semasa Sahana bermula. Kosong tolak 2 km. Sementara kat bawah tu masa pula. Masa dalam jam ya, supaya kita dapat laju dalam jam. Jadi ambil semasa Sahana sampai 10.10. Tolak 0950. Kamu akan dapat dan jangan lupa dibahagikan dengan 60. Kalau kamu tak bahagi, kamu tak dapat dalam jam. Jadi bahagi dengan 60, kamu akan dapat negatif 6 km per jam. Negatif 6 km per jam. Kita dapat negatif kerana graf ni turun ke bawah. Ni kecerunan dia negatif.
Jadi kamu akan dapat 6 km per jam. Ini sebenarnya apa yang kamu cari ialah laju dia, kamu akan dapat 6 km per jam. Jadi cara bagaimana nak huraikan perjalanan dia, Sahana. Di Sahana berbasikal sejauh 2 km. Kamu kena sebut jarak 2 km. Dalam tempoh 20 minit, kamu kena sebut masa 20 minit kerana 10.10 tolak 0950 ya. Jadi dan kamu kena nyatakan laju yang dikira tadi. Jadi ada satu pengiraan yang kamu perlu buat mencari kadar perubahan jarak ataupun laju ataupun kecerunaan. Ini benda yang sama. Tiga perkara anda kena sebut. Yang pertama ialah jarak, yang kedua ialah masa, dan yang ketiga ialah laju. Jadi untuk soalan yang huraikan, dia ada soalan huraikan dalam format KSSM ya. Kita tengok contoh 7. Di buku teks muka surat 189. Di soalan dia, Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamak ke Muar melalui Tangkak. Soalan pertama, hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamak ke Muar dalam kilometer per jam. Jadi untuk soalan laju purata, kita ada formula dia, iaitu laju purata bersamaan dengan jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jadi kamu kena cari jumlah jarak daripada Segamak, daripada Segamak bermula di Segamak sehinggalah ke Muar. Jadi kamu tengok 80 km dekat Muar tu jarak dia ialah 80 km. Dan masa pula bila sampai di Muar tu tengok bahagian masa iaitu 1/5. Jadi kamu masukkan saja dalam formula iaitu 80 km bahagi dengan 1/5 jam. Jadi kamu akan dapat 53.333 ataupun 53 1/3 km per jam. Kita tengok soalan B ya. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamak ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar dalam kilometer. Kita tengok penyelesaian dia. Jadi dia nak jarak ya. Kalau dia nak jarak, jadi gunakan formula jumlah jarak sama dengan laju purata darab dengan jumlah masa. Di langkah yang pertama, kita cari jumlah jarak di Tangkak dulu. Di Tangkak tu kita tahu jarak daripada Segamak ke Tangkak. Jadi laju purata kita ambil 50 km per jam. Telah diberikan dalam soalan. Sementara jumlah masa pula di antara Segamak ke Tangkak. Segamak nak ke Tangkak ni ialah jumlah masa ialah 1.0 tolak 0. Jadi 1 jam lah masa yang diambil jarak dengan 1 jam. Jadi kamu akan dapat 50 km. Jadi S ini ialah 50 km. Daripada Segamak nak sampai ke Tangkak, jarak yang diambil ialah 50 km. Jadi soalan dia pula, hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar. Dia tanya di antara Tangkak ke Muar. Jadi untuk sampai ke Muar, jarak dia 80 km. Untuk sampai ke Tangkak, 50 km. Jadi kamu akan cari jarak di antara Tangkak dengan Muar. Kamu ambil tolak sajalah 80 tolak 50. Kamu akan dapat 30 km. Jadi ini jawapan dia ya. Kita pergi soalan C ya. Huraikan gerakan kereta dari Segamak ke Muar. Jadi kalau soalan huraian, macam tadi cikgu dah sebut dah. Kamu perlu menyebut ya, bagi jawapan. Kereta bergerak sejauh 80 km. Dia kena ada jarak. Dalam tempoh 1/5 jam. Dia kena ada masa. Dengan laju purata 53 1/3 km per jam yang telah kita kira dalam soalan sebelum ini. Jadi berpandukan kepada graf jarak masa lah. Jadi kamu tengok masa yang diambil daripada Segamak ke Muar 1/5 dan kamu nampak
Jarak yang diambil untuk ke Muar ialah 80 kilometer. Jadi sebutkan tiga perkara ini ya. Untuk tiga perkara ini, okey, kamu dapat markah yang banyak untuk soalan ini. Ini soalan bentuk huraikan pergerakan kereta dari Segamak ke Muar.